Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam kepada anak murid semua. Okey, seperti biasa JCS kembali lagi. So pada hari ini kita akan sambung lagi bab yang berikutnya iaitu berkenaan dengan bab 10. Okey, ada sesiapa yang boleh cerita apakah itu bab 10 dalam pembelajaran sains kita? Okey, bab 10 ialah untuk menerangkan bagaimana kimia dalam perubatan dan kesihatan. Sudah pasti pada dewasa ini manusia tidak lari dengan ubat. Kalau dalam Islam pun mengubati itu adalah merupakan satu tindakan yang harus ataupun yang wajib kita laksanakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan di dalam Al-Quran menjaga nyawa adalah merupakan satu kewajipan bagi setiap insan ataupun setiap hamba. Jadi untuk menjaga nyawa ni macam-macam lah sebelum sakit kita harus menjaga kesihatan dan apabila telah sakit juga kita perlu menjaga kesihatan dengan mengambil ubat-ubatan Okey, so pada hari ini apa yang kita nak lihat ialah berkenaan dengan perubatan tradisional perubatan moden dan juga perubatan komplementari Okey. So dalam hal ini kita akan menceritakan apakah ciri-ciri perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari dan juga menerangkan ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan juga komplementari. Seperti biasa sila buka buku teks anda terlebih dahulu Okey buku teks anda muka surat 202 okey itu dia kimia dalam perubatan okey. Okey, so apa yang akan anda pelajari ialah apakah kaedah perubatan yang biasa dilakukan di Malaysia apakah jenis ubat yang digunakan untuk merawat pesakit dan tahukah anda apa itu radikal bebas, apakah kesan bahan antioksidan terhadap radikal bebas dan apakah maksud bahan aktif yang terdapat dalam produk kesihatan Okey, kitab tip ni sebagai info lah nanti kamu boleh google Okey, kitab tip merupakan manuskrip perubatan tradisional tulisan tangan Melayu silam Kitab ini menjadi rujukan masyarakat Melayu pada zaman dahulu untuk mengubati pelbagai penyakit Kitab ini mengandungi cara-cara untuk mengubati penyakit-penyakit seperti sakit perut, batuk, sakit mata menggunakan bahan-bahan semula jadi daripada pokok dan tanaman yang dicampur dengan ramuan rempah Kitab tip ini dinamakan sedemikian sempena manuskrip perubatan bahasa Arab Al-Qanun fi Al-Tib karya Ibn Sina Okey, tak apa itu nanti kamu boleh google lah. Okey, so yang pertama sekali kita akan lihat perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari Okey. So, apabila kita sakit, kita perlu mendapatkan rawatan perubatan dan mengambil ubat untuk menyembuhkan diri. Apakah kaedah perubatan yang boleh kita lakukan untuk menyembuh sesuatu penyakit? Okey, mari kita lihat ciri-ciri perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari Okey, terdapat tiga jenis tiga jenis. Okey, tiga jenis perubatan iaitu tradisional, moden dan juga komplementari Okey, perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. So kita tahu kan biasanya kan kita panggil ubat kampung lah kan sama ada tumbuh-tumbuhan, kemudian kita gunakan haiwan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit Setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional yang tersendiri kita tahu kan orang India dengan cara ubat-ubatnya, orang Melayu dengan cara ubat-ubatnya, orang Cina dengan cara ubat-ubatnya dan bangsa-bangsa lain juga mempunyai cara perubatan tradisional yang tersendiri. Okey, apa ciri-ciri Okey, ciri perubatan tradisional ni yang pertamanya kos rawatannya rendah murah lah Rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Keberkesanan rawatan lebih perlahan dan memakan masa. Lambatlah. Diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Jadi, maksudnya bukan kata ubat tradisional ini tak bagus. Bagus sebab ia berdasarkan pengalaman orang-orang lama. Orang-orang lama tidak belajar sains pun tapi melihat daripada kepercayaan nenek moyang yang mengamalkan kaedah-kaedah begini maka ia nampaknya berkesan dan itulah
berdasarkan pemerhatian, ia berkesan, maka ia dijadikan sebagai satu idea atau sebagai satu tips perubatan secara tradisional, kan? Kalau kamu perasan, kalau sakit kepala biasa orang kampung buat macam mana? Mereka meletakkan apa ni, bawang putih kan. Ataupun kalau sesama letakkan bawang putih dekat hidung. Tu dia. So boleh bayangkanlah So ada sebenarnya dari sudut saintifik pun dapat diterangkan kenapa letak bawang putih di hidung kan. Okey, ada sebab-sebab dia Okey, yang seterusnya kita akan lihat perubatan moden Okey, perubatan moden pula merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan, melibatkan bidang-bidang seperti klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Okey, apa ciri-cirinya? Okey, pembuktian keberkesanan secara klinikal. So maknanya nampak jelas ada data. Kos rawatannya mahal lah sikit. Rawatan menggunakan ubat-ubat sintetik. Sintetik ni maksudnya ubat tiruan ataupun menggunakan bahan kimia. Dengan arti kata lain, kita menggunakan dadah lah. Tapi bukan penyalahgunaan dadah. Tapi adalah cara yang betul menggunakan dadah tersebut. Bahan kimia. Kemudian menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, laser dan radioterapi. Dan rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. So ini jelaslah kan. Contoh kalau kita sakit sangat, aksiden dah katakan, pergi ke hospital, yang pertama sekali dia akan cucuk kan. So cucuk itu, larutan tersebut sebenarnya adalah ubat-ubatan sintetik ataupun steroid dan sebagainya. So dia akan menghilangkan rasa sakit sangat cepat. Okey. So itu perubatan moden Okey, bagaimana pula dengan perubatan komplementari? Secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Kaedah ini merangkumi dua bahagian utama iaitu produk semula jadi, senaman badan dan minda. Kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Okey, so apa ciri-cirinya? Okey, ciri yang pertama, tidak melibatkan pembedahan. Tidak ada pembedahan dan jahitan terhadap tubuh. Langsung tak ada. Mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Kemudian tidak menggunakan ubat-ubat terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Jadi nak kata apa? Nak kata kaedah ini berada di antara tradisional dan moden. Dua-dua tu tak ada. Maksudnya nak menggunakan ubat pun tak ada. Kan? Jadi okey, tak apa. Kita akan kaji lagi. Kita akan lihat komplementari itu macam mana dan apa contoh dia. Okey, kemudian ubat-ubat yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey. Ahli farmasi, seorang yang terlatih dalam bidang farmakologi, mempunyai pengetahuan dan kemahiran menjadikan ubat-ubatan. Okey, anda telah mengetahui 3 kaedah perubatan. Mari kita lihat, kenali ubat-ubatan yang digunakan untuk perubatan 3 tersebut atau TMK traditional, modern dan juga complementary. Okey, ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Ubat dan rawatan ini perlulah didapat daripada pihak-pihak yang bertauliah. Okey, kita lihat ubat tradisional Ialah ubat yang diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan haiwan tanpa diproses secara kimia. Ubat ini diamal sejak zaman dahulu kala. Bagaimanakah tumbuhan atau haiwan digunakan untuk merawat penyakit? Namakan beberapa contoh. Okey, ini contohlah. Aloe vera, lidah buaya. Disapukan pada kulit. Nampaknya memberi kesan kepada kulit. Mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari atau terkena benda panas. Ginseng, herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk melihara kesihatan. Halia, melegakan bengkak dan sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Kunina, kulit pokok Cinchona sp digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Pokok bunga raya, melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran lambut. Okey, yang moden bagaimana pula? Yang moden ialah ubat yang dihasil daripada makmal dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Ubat ini moden disedia dalam pelbagai bentuk seperti pil, kapsul, pasta, ampaian, larutan. Bergantung penggunaannya, ubat moden dikelas pada 3 jenis iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. So ada 3 bahagian So analgesik ni ubat dia berfungsi untuk melegakan kesakitan. Maksudnya kalau sakit, ubat tahan sakit lah. Contoh seperti aspirin, paracetamol dan codeine. Antibiotik pula berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit.
Ya, ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Maksudnya kita guna bakteria untuk melawan bakteria lah. Ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan streptomycin. Sebab itu kalau kita pergi ke klinik dan doktor kata, okay, ini perlu antibiotik, dan dia akan kata sila minum sampai habis kan. Sebab apa? Sebab dia adalah bakteria, untuk melawan bakteria yang menyebabkan kita sakit ya. Okey, jadi kalau kita tak minum habis, ada kemungkinan bakteria yang menyebabkan penyakit kita itu akan hidup lebih kuat lagi ya. Sebab itu kena makan sampai habis. Okey, psikoterapeutik pula digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik. Psikiatrik ni adik-beradik tidak siuman lah ya. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenang dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor, kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seorang ya. Okey, jadi ubat ini boleh dikelaskan kepada 3 pula ya, iaitu stimulan, antidepresan dan antipsikotik ya. Stimulan, ubatnya merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contohnya amfetamina. Kemudian antidepresan pula, ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Kalau orang yang murung, so kena ambil ni ya. So dia bagi happy sikit, dia lupa masalah-masalah dia kan. Amphetamine dan amitriptyline. Kemudian antipsychotik pula, ubat penenang. Contohnya tranquilizer, barbiturat, dozapine dan haloperidol. So ada banyak lagi lah. Okey, itu di bawah psikoterapeutik, iaitu yang berkenaan dengan masalah jiwa dan pemikiran ya. Okey, bagaimana dengan perubatan komplementari pula? Tidak hanya memfokus usaha merawat penyakit saja, tetapi juga memastikan pesakit sihat secara holistik, maknanya secara total, secara keseluruhan ya, merangkumi fizikal, mental dan juga emosi. Itu lagi hebat tu. Jadi perubatan komplementari ialah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat pesakit. Apakah antara amalan komplementari yang sering digunakan Malaysia? Satu daripadanya dikenali sebagai akupunktur kan. Jadi kamu tahu akupunktur, jarum straight dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut titik akupunktur dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Hal ini dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan sakit. Jadi maksudnya dia merangsang saraf yang ada dalam badan kita supaya menyelawan penyakit apa yang kita hadapi ketika itulah. Okey, kemudian apa lagi? Chiropractic. Kita kata macam urut-urut lah kan. Chiropractic pula tidak menggunakan ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli chiropractor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Chiropractic berkesan untuk merawat sakit belakang, leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Maksudnya masalah fizikal lah kan, tulang yang sengit ke, terseliuh ke, urat yang terseliuh, terkehir dan sebagainya kan. Jadi fizikal lah, masalah fizikal, sakit yang fizikal, maka dia dibetulkan juga secara fizikal. Kemudian urutan tradisional juga adalah merupakan salah satu daripada perubatan komplementari ya. Urut ialah kaedah untuk memanipulasikan tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Kemudian apa lagi? Homeopati Homeopati, ubat yang disesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit, batuk. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman tersebut Jadi homeopati ni sebenarnya untuk merangsang, menguatkan badan kita untuk menghasilkan antibodi yang lebih kuat untuk melawan penyakit. So itu homeopati. Kemudian ada juga terapi herba. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubah penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan. Okey, jadi penggunaan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab itu kita tidak boleh terhad kepada satu kaedah perubatan. Mungkin kita nak guna secara tradisional, nampaknya okey. Kalau tak sembuh, beralihlah pula kepada secara moden. Tengok secara moden tak sembuh juga, beralihlah kepada kaedah komplementari Okey, jadi itulah 3 Okey, penggunaan ubatan buatan Malaysia dan ubatan daripada semula jadi. Okey, yang ni ubat-ubat ni kita akan sambung kemudian lah. Okey
Okey, so selepas itu seperti biasa sila rujuk pada buku latihan buku amali. Okey dalam buku amali kimia dalam perubatan dan kesihatan so kita lihat kepada perubatan terlebih dahulu So dalam bab ini kita akan cover 4 bab kecil iaitu perubatan, radikal bebas, bahan antioksidan dan juga produk kesihatan Okey. Okey, yang pertama sekali ulang balik ciri-ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari. Ulang semula lah Okey, perubatan tradisional rata menggunakan bahan semula jadi Perubatan moden menggunakan ubat-ubatan sintetik manakala komplementari menggunakan produk perubatan yang bukan terdiri daripada ubat-ubatan teraputik, dadar dan bahan sintetik kimia maksudnya mungkin guna tangan, guna jarum kan, dia tidak menggunakan bahan-bahan tertentu Kemudian keberkesanan bagi yang tradisional nampaknya lebih perlahan moden nampaknya lebih berkesan dan lebih cepat Kemudian komplementari menggunakan bersama dengan perubatan moden menggunakan akupuntur untuk membantu kesan sampingan terhadap kanser Okey, kemudian rawatan menggunakan pengetahuan yang dibangun daripada generasi-generasi sebelum itu ialah tradisional. Manakala yang moden menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan kanser dan radioterapi Okey, kemudian bagi komplementari perubatan alternatif untuk digunakan untuk menggantikan perubatan standard Bagaimana dengan kos pula? Sudah pasti tradisional kosnya rendah yang moden kosnya agak mahal. Manakala yang komplementari merupakan perubatan alternatif digunakan untuk menggantikan perubatan standard Okey, kemudian ubat-ubat yang digunakan dalam perubatan Okey, so bagi tradisional kita menggunakan lidah buaya So lendirnya sebenarnya baik untuk kulit Kemudian ginseng menghalang keradangan, meningkat kapasiti antioksidan, membaiki fungsi otak Kemudian menguatkan sistem keimunan dalam badan Halia melegakan loya, kehilangan selera Daun yang melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Ini pokok bunga raya lah. Kemudian quinina digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria Kemudian apa lagi? Selasih mengekalkan otak yang sihat menyokong fungsi hati dan membantu mengoksidakan badan memperbaiki pencernaan. Misai kucing merawat tekanan darah tinggi. Kemudian kegunaan ubat-ubat moden Okey, so tadi kita ada 3 jenis kan. Okey, yang pertama ialah analgesic Antaranya aspirin, paracetamol dan codeine digunakan untuk melegakan kesakitan. Aspirin ia berasid Kemudian paracetamol boleh menyebabkan kerosakan hati jika berlebihan. Codeine digunakan dalam tablet sakit kepala dan ubat batuk boleh menyebabkan rasa mengantuk Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria Jadi contohnya penicillin, streptomycin diperolehi daripada mikroorganisma seperti bakteria. Kesan sampingan sedikit sakit kepala Okey, kemudian psikoterapeutik digunakan untuk mengubah pemikiran, perasaan dan tingkah laku mengurangkan gejala penyakit mental Stimulan ubat mengaktifkan merangsang kegiatan otak untuk mengurangkan keletihan Dos yang tinggi boleh menyebabkan kecemasan, halusinasi, kemurungan teruk dan pengantungan fizikal dan psikologi Antidepresan ubat yang digunakan terutama dalam rawatan kemurungan Antipsychotik untuk menenangkan seseorang kesan sampingan mengantuk berlebihan sekiranya digunakan secara berlebihan kesukaran pernafasan, tidur dan juga boleh menyebabkan kematian Okey, apa lagi? Amalan perubatan yang komplementari pula antaranya ialah akupuntur jarum steril yang dimasukkan ke dalam badan secara perlahan-lahan merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Kemudian chiropractic menggunakan kemahiran ahli chiropractor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan untuk merawat sakit belakang leher Kemudian urutan tradisional melancarkan peredaran darah, melegakan sakit pinggang, memecahkan lemak, membantu menghilangkan keletihan. Homeopati, ubat membantu menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang bukan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Terapi herba, tumbuhan atau bahagian tumbuhan digunakan untuk mengubati penyakit. Ini ulangan daripada dalam buku teks tadi lah. Okey, jadi penggunaan ubatan dari sumber jadi dan buatan manusia dalam perawatan dan penjagaan kesihatan kita akan bincang kemudian. Okey, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh